ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Puan Moderator ataupun pengerusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya mukminin, mukminat, para pendengar program Sahabat Pecinta Al-Quran yang dihormati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, para tetamu, penonton dan pendengar bagi program kita pada pagi ini? Mudah-mudahan kita sedang berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan seterusnya menjadi kita sebahagian manusia yang beriman dan bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah para jemaah mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita bertemu dan menyambung siri kuliah renungan kita berkaitan dengan penjagaan hati. Dan marilah pada pagi ini kita merenung akan hati kita. Adakah semenjak kita bangkit, bangun daripada tidur kita dengan kita mengungkapkan kalimah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepada Allah lah tempat sebaik-baik tempat kembali. Para hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita boleh mempersoalkan tentang hati kita. Adakah pada hari ini hati kita benar-benar tenang? Hati kita benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun sebaliknya, dalam keadaan kita sudah mendirikan salat, dalam keadaan kita sudah pun membaca Al-Quran, dalam keadaan kita sudah pun menjalani majlis ilmu, tetapi hati kita masih keras, tetapi hati kita masih melawan akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati kita makin keras terhadap keluarga, terhadap isteri, terhadap anak-anak, suami dan juga saudara se-Islam kita. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang bersama dengan Nabi itu mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Wa ruhama'u bainahum, dan hati mereka, diri mereka itu saling kasih menyayangi antara saudara se-Islam mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan. Dan pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah bermula jam 9 pagi ini dan berakhirnya kita insya-Allah berpisah pada jam 10 pagi nanti juga. Tidak adalah matlamat dan keutamaan yang lain melainkan bertemu dan berpisah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru beranjak ke hari yang keempat di bulan Muharram. Ya, sebelum saya nak masukkan tajuk hati kita pada hari ini, walaupun sebahagian kita mungkin sudah pun terdedah, sudah pun mungkin seringkali mendengar tentang
hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keberadaan kita pada bulan Muharram ini tidak menjadi satu masalah untuk sering kita ingatkan betapa kita berada di bulan yang mulia, bulan yang suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara perkara yang pengajaran yang baik untuk kita kutip dan kita ambil daripada kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya dilihat dalam konteks strategi perjalanan yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Madinah, muakhat di antara Ansar dan juga Muhajirin, tetapi di sana terdapat begitu banyak manfaat, begitu banyak pengajaran yang boleh kita ambil hari ini yang bersangkut paut dengan hati kita. Di antara perkara yang terkait dengan hati kita ialah, yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid di Quba. Apa dia tuan-tuan? Nabi membina masjid di Quba. Ya. Tadi saya ingat sebelum saya Ustaz Azhar, tak silap nama saya masuk tadi, saya dengar sikit-sikit 1 minit 2 minit dibahaskan tentang perkuburan Baqi' yang juga berada di Madinah. Quba pada hari ini yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108, yang mana Allah nyatakan masjid itu ussisa 'ala taqwa. Masjid itu terbina di atas landasan takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara perkara yang pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain persaudaraan di antara kaum Ansar dan juga Muhajirin. Mengapa saya sebutkan tentang masjid, para tetamu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengungkapkan dalam Al-Quran dan Hadis begitu banyak tentang kepentingan masjid dan berkaitan dengan hati manusia. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya masjid rumah Allah itu hanya layak diimarahi di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Hati mereka yang sentiasa bergantung kepada Allah dan juga hari kiamat. Dan kita selalu diperingatkan tentang 7 golongan yang sentiasa mendapat naungan arasy Allah. Yauma la zilla illa dhilluh. Pada hari yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada naungan apa pun, tidak ada teduhan apa pun melainkan naungan dan teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan tersebut? Selain daripada pemimpin yang adil, selain seorang yang mengeluarkan sedekah tangan kanannya yang mana tangan kirinya tidak mengetahuinya, seorang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, seseorang yang terbina dirinya di atas ibadat kepada Allah. Dan antara perkara yang cukup berkait dengan hati dan juga masjid ini ialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah seorang hati hamba itu yang hatinya sentiasa berpaut kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, muallaq bil masajid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba persoalkan hati kita pada hari ini. Di manakah kecenderungan? Di manakah kerinduan hati kita? Adakah ingin menjengah rumah Allah Subhanahu wa taala? Adapun hati kita sedang berada di tempat-tempat lain yang pernah kita lewati, yang pernah kita kunjungi, sehingga hati kita terjatuh, sehingga hati kita jatuh cinta kepadanya. Tetapi sifat orang yang beriman, seperti mana yang diasaskan, digagaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba, yang Nabi katakan, man tahara fi baitih, sesiapa yang bersuci daripada rumahnya, iaitu berwuduk, thumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi, pergi ke Masjid Quba, fasalla alaihi salatun, kemudian dia bersolat di dalamnya, sebagian riwayat kata cukup sekadar 2 rakaat solat, kana lahu ajrun kal umrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebesar pahala umrah kepadanya. Allahu akbar. Para hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kesucian, kemuliaan masjid
Di antara perkara yang awal dibina oleh Nabi SAW ialah untuk memupuk takwa dan juga menjaga hati manusia supaya hati mereka sentiasa tergantung, supaya hati mereka itu sentiasa teringat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan yang kedua yang boleh kita ambil iktibar juga daripada peristiwa hijrahnya Nabi SAW, selain daripada watak-watak yang penting ya kita biasa dengar ya, iaitu antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengiringi perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah. Seorang lelaki yang diupah, namanya Abdullah bin Uraiqid, seorang yang kafir, ya, Abdullah bin Uraiqid, seorang yang kafir, tetapi diberi kepercayaan oleh Nabi SAW juga Abu Bakar untuk menunjukkan jalan alternatif menuju ke Madinah. Selain watak yang dibawakan oleh Abdullah bin Abu Bakar, selain watak yang dibawa oleh Asma binti Abu Bakar, perempuan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia perempuan yang mengandung, lemah, ya? Sehingga mendapat gelaran Zunut Takhain, wanita yang mempunyai dua ikatan. Menyediakan makanan untuk ayahnya, menyediakan makanan untuk Nabi SAW, diikat kepada bajunya dan ikat di tepi pinggangnya, sehingga mendapat gelaran wanita yang mempunyai dua ikatan pada pinggangnya. Mendaki Gunung Thawr, Jabal Thawr yang begitu tinggi, tajam batunya, kerana hati kecintaannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian watak dinamakan oleh Amir bin Fuhairah yang mengembala kambingnya untuk memadam tapak-tapak kaki yang dilalui oleh Nabi dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga kita lihat watak yang dibawa oleh Suraqah bin Malik yang hatinya keras. Suraqah bin Malik apabila mendengar perkhabaran ganjaran 100 ekor unta jika dapat menangkap, membunuh Nabi SAW juga Abu Bakar, maka habuan itu akan dimilikinya. Tetapi apabila dia cuba untuk merapati dan memanah Nabi SAW, 3 kali kudanya terjerumus ke dalam pasir sehingga hatinya tunduk kepada Allah, hatinya tunduk kepada Nabi SAW. Kemudian saya nak sebutkan satu lagi watak dan kisah yang cukup menarik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, para hadirin yang dirahmati Allah, ialah berkenaan dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan Rasulullah dan juga Abu Bakar melintasi satu kemah yang didiami oleh seorang Arab Badui yang tidak pernah mengenal Islam, yang tidak pernah mengenal Nabi SAW. Duduk di kemah di tengah-tengah padang pasir. Ketika Nabi dan Abu Bakar kehabisan bekalan makanan, bertanyakan kepada mereka, adakah di sana ada makanan? Ketika Abu Ma'bad tidak ada di rumah, hanya Ummu Ma'bad sahaja berada di kemahnya, dia hanya menunjukkan seekor kambing betina yang kurus dan juga yang tua. Dia kata susu pun tak ada, apatah lagi kalau disembelih pun dagingnya begitu sikit, dan itulah hanya makanan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian Nabi SAW mendekati kambing kurus betina ini. Nabi mengusap-ngusapnya dan kemudian Nabi memerah susunya. Tidak semena-mena, tiba-tiba keluarlah susu yang begitu banyak sehingga bukan sekadar boleh diminum oleh Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi Nabi memerintahkan supaya Abu Bakar meminta kepada Ummu Ma'bad untuk dikeluarkan segala bekas, bejana, mangkuk, apa yang ada di rumahnya untuk ditadah dan disediakan susu daripada kambing yang diperah oleh Nabi SAW. Subhanallah. Ini keberkatan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Setelah Nabi berlalu, lewat petang itu pulanglah Abu Ma'bad. Alangkah terkejutnya Abu Ma'bad apabila mendapati di kemah dan dalam rumahnya dipenuhi dengan susu kambing. Lantas ditanya kepada isterinya, wahai Ummu Ma'bad, daripada mana datangnya susu kambing yang begitu banyak di rumah kita? Inilah sebagian ulama menceritakan bagaimana Ummu Ma'bad yang tidak pernah kenal, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, dia memperihalkan secara terperinci
Sehingga kan sebagian ulama kata, sekiranya sebahagian orang hari ini nak mengenali Nabi SAW, sebagian ulama mengambil perincian yang diberikan oleh Umm Ma'bad kepada suaminya. Kata Umm Ma'bad, wahai suamiku, telah datang kepada aku pada hari ini beberapa orang lelaki yang meminta bantuan untuk makanan dan juga susu. Tetapi pandangan mataku tertarik kepada satu susuk tubuh manusia yang wajahnya aku tidak pernah melihat, melainkan aku mendapat ketenangan, melainkan hatiku mendapat kelapangan melihat wajahnya. Kata Umm Ma'bad, aku melihat mata kelopak matanya yang besar, alis matanya seperti busur panah, mata hitamnya benar-benar hitam, mata putihnya benar-benar putih, hidungnya mancung, mulutnya tepat pada wajahnya, rambutnya panjang terletak di bahunya, kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan. Aku melihat tutur katanya, bahasanya yang dilafazkan dengan begitu terang, begitu jelas, dan orang yang mendengar kata-katanya menghayati setiap tutur bahasa yang dikeluarkan oleh lelaki itu. Lihatlah begitu hebatnya gambaran yang diberikan oleh Umm Ma'bad. Hatinya terus terpaut, hatinya terus terasa tenang apabila melihat susuk baginda sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya sempurna daripada susuk kejadiannya sahaja, tetapi diperihalkan bagaimana ketinggian akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambil dua saja pengajaran yang berharga yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, walaupun banyak plot-plot yang lain boleh kita ambil, tapi sebagai sedikit hubungan kait tentang tajuk kita pada hari ini tentang menjaga hati, lihatlah bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita ambil pengajaran berkaitan hati, iaitu jadikan masjid tempat hati kita sentiasa merindui, tempat untuk kita memumpuk hati kita menjadi dapat ketenangan. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita datang rumah Allah tidak dapat ketenangan, itu perkara yang sangat rugi. Dalam majlis ilmu pun sama. Sebab itu Nabi pernah sebut, tidak akan berkumpul, lajtama'a, tidak akan berkumpul qaumin fi baitin min buyutillah, di satu rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu masjid, majlis ilmu seumpama ini, illa anzala alaihi sakinah, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan pada hatinya. Allah menurunkan ketenangan pada hatinya. Kemudian yang kedua, Allah akan mengurniakan rahmat kepada dirinya, ghasyiatur rahmah. Dan yang ketiga, wa khafat alaihimul malaikah, dan yang ketiga Allah Ta'ala akan memenuhi majlis ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang dibacakan Quran tentangnya, yang dibelajar tentang Quran di dalamnya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunaha. Allah beri ketenangan, Allah limpahkan rahmat, Allah akan selimiti penuhi dengan malaikat Allah, makhluk yang mulia. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallahu indah. Allah akan menyebut-nyebut namanya. Tuan-tuan, kita hari ni hidup atas dunia, kalau dalam satu majlis, ustaz ke, VIP ke, sebut panggil nama kita, sudah pun kita merasa satu perasaan bangga itu muncul dalam diri kita, kan? Kurang-kurang yang mengantuk pun boleh terjaga sebab orang sebut nama kita, kan? Tetapi bayangkan, seorang hamba yang menghadirkan diri ke rumah Allah, ke majlis-majlis ilmu seumpama ini, dia bukan hanya peroleh ketenangan, dia bukan hanya memiliki rahmat Allah berikan kepadanya, dia bukan hanya dinaungi bersama para malaikat Allah, makhluk Allah yang mulia, tetapi Allah menyebut-nyebut namanya di sisinya. Allah Rabbi, mudah-mudahan ini satu anugerah yang baik kepada Allah kepada kita, dan ia sebahagian untuk memupuk hati kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita nak sambung tentang bagaimana kita ingin menjaga hati kita. Ada beberapa kaedah dalam untuk kita menjaga hati kita. Antaranya adalah dengan kita memperbanyakkan zikrullah.
Dengan kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati hati Allah, sesungguhnya sesiapa yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan memberi ketenangan pada hatinya. Ya? Allah Taala memberikan ketenangan pada hati kita. Hari ini banyak perkara yang hati kita bergantung padanya, kan? Pada keluarga, kepada harta, kepada makhluk, kepada manusia. Tetapi semua itu tidak memberi jaminan kepada ketenangan dan juga kelapangan kepada hati manusia. Tetapi Allah sendiri yang menyebutnya, sekiranya hati kita banyak ingat zikrullah, membasahi lidah kita, dan janganlah pernah kita keringkan lisan kita dalam hari yang lain, kan? La yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Ini jelas Nabi sebut. Jangan biarkan sesekali lidah lisan kita ini kering ataupun tidak dibasahi ratban min zikrillah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang menjadikan hati kita ini sentiasa tenang, sentiasa sihat, dalam arti kata yang sebenarnya ialah dengan cara kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingat kepada Allah. Dan perkara ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita, tuan-tuan, jangan tinggal doa ini. Apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya rasa semua dah hafal kot doa ni, ya. Tak apa, saya ulangi lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, untuk aku ingat padamu, ya Allah, untuk aku sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, dan aku memperelokkan urusan ibadahku padamu. Kita ni janganlah pakaian saja nak elok. Kita ni janganlah muka beli alat solek saja nak bagi elok. Kita ni janganlah rumah saja nak bagi elok. Betul tak? Tapi kita juga sebagai orang Islam, kita minta pada Allah, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Tolong aku bukan sekadar untuk ingat padamu, ya Allah, untuk aku bersyukur padamu, ya Allah, tapi juga bantu aku untuk aku perelokkan urusan ibadat aku. Kerana hari ni ramai kita jumpa orang dalam urusan dunia, dia nak perfect. Dia nak baik sangat. Cuma kadang-kadang orang kata dia ni perfectionist. Tak nak salah apa pun. Kalau masak tu, garam tu secukup rasa sungguh. Dia ukur elok je, kan? Tak terlampau masin, tak tawar. Nak bagi suami rasa makan seronok. Betul tak? Bagus. Tetapi alangkah indahnya apabila kita menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada itu. Nescaya Allah akan memperelokkan hubungan kita dengan manusia. Tak begitu, tuan-tuan? Kan? Kalau kita memperelokkan hubungan kita dengan Allah, dalam bab berwuduknya, kita jaga wuduk dengan sempurna, kita jaga kebersihan diri kita, pakaian tempat kita solat, dan kita menjaga rukun hati kita. Tengok tu. Ramai orang, kalau dia buat urusan dunia, hati dia fokus sungguh. Kan? Fokus. Kalau menaik tu tak berkelip, tak beranjak depan komputer, kan? Supaya tak terlepas nanti kerjanya. Tetapi dalam keadaan 5 minit dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, di situlah dia biarkan hatinya merewang-rewang ke tempat lain. Itu dalam solat yang hanya 5 minit. Bayangkan kehidupan kita 24 jam di luar ni. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, di mana hati kita pada hari ini? Hati kita tengah duk serabut. Hati kita tengah kucar kacir. Innal insana khuliqa halu'a. Kan, sesungguhnya hati manusia sentiasa bolak-balik. Antara sebab apa? Hati dia banyak ingat benda lain, kan? Dulu saya pernah sebut satu hadis, kalau tak silap pada tuan-tuan. Tak sebut lagi, tentang Nabi SAW menyebut, man kana dunya ataupun niyat hammahu, sesiapa yang dalam hatinya dunia menjadi keutamaan baginya, farraqallahu amruhu,
Allah akan banyak pecahkan masalah dalam diri dia. Ada masalah keluarga, ada masalah tempat kerja, ada masalah dengan jiran, ada masalah keuangan, ada masalah ini. Tengok. Kalau dunia, hati ni terpalit, kan? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan pada dua matanya. Matanya sentiasa tidak akan pernah cukup. Depan mata letak angka 1000, sikit. Letak 10,000, tak cukup juga. Letak 1,000,000 pun. Ini bahaya kalau hatinya bukan bergantung pada Allah. Dan yang lebih kita bimbangi, Allah kata apa? Dan Allah tidak memberikan dunia kepadanya, melainkan illa ma kutibalah, melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam rezekinya. Duk fokus sangat hati ni pada dunia, duk sibuk sangat hati ni bergantung pada dunia, Allah kata apa dia? Allah akan pecahkan urusan hidupnya banyak. Nak fikir ni, nak fikir tu, sentiasa kelang kabut. Dan lebih malangnya, Allah kata, aku jadikan kemiskinan, kefakiran di antara dua matanya. Dia tak akan pernah rasa cukup. Dia tak pernah rasa cukup. Melainkan sebaiknya, walakin akhirah niyatahu, tetapi apabila akhirat, hatinya bergantung kepada Allah, Allah akan wajama'a amruhu. Allah akan kumpulkan masalahnya. Allah akan permudahkan masuk dia. Walaupun banyak masalah. Ustaz, saya hutang banyak, keluarga banyak, anak-anak ada masalah, ya? Dengan kawan-kawan pun tak nak kawan, orang kampung pun tak suka, kan? Tapi apabila hatinya melihat kepada Allah dan juga hari kiamat, Allah akan kumpulkan masalah itu, dia tidak melihat kepada satu masalah, dan Allah akan mempermudahkan urusannya. Kerana dia yakin bahawa setiap hati-hati manusia ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita sebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha pembolak-balik hati manusia, kita tak boleh nak bagi hati orang baik, orang bagi hati orang senang. Hanya Allah yang boleh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hanya Allah Ta'ala. Sebab tu kita minta dengan Allah. Dan kelebihan yang hatinya bergantung pada Allah dan juga hari kiamat ni, bukan sekadar Allah mudahkan urusannya. Wa ja'alal ghina'u fi qalbi. Ni berkaitan dengan hati. Dan Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya. Walaysal ghina'ul arab. Dan bukanlah kaya hati itu, kayanya harta. Bukan. Jangan salah faham. Walaupun kata Ustaz, orang banyak duit bahagialah. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Ya? Tetapi ghina'ul qalbi ialah ghina'un nafs. Kekayaan hati itu ialah kerana kayanya jiwa dia. Kaya jiwa. Kalau dia miskin, tapi dia bersyukur. Kalau dia ditimpa masalah, dia bersabar. Kalau hatinya dirundung masalah, dia kembali kepada Allah. Ini hati orang yang kaya. Tuan-tuan, ingat kisah Rubi'i bin Amir? Rubi'i bin Amir dalam peperangan Qadisiyah diantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Rustum. Bertemu dengan Rustum, panglima tentera Parsi, yang jumlah tenteranya besar, dan orang-orang Parsi pada waktu itu, tuan-tuan, tubuhnya besar, tekar, sasa, nak dibandingkan orang Arab, dan tamadunnya terlebih dahulu mendahului Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas telah menghantar beberapa wakil tentera Islam untuk berunding dengan Rustum. Dan antaranya yang dihantar oleh wakil Islam ialah bernama Rubi'i bin Amir. Rubi'i, riwayat menceritakan bagaimana dalam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dia menceritakan bagaimana datang dengan kelengkapan yang begitu sederhana dan begitu lemah. Dia seorang tentera yang tak besar badannya, menaiki kuda yang kecil, seolah-olah mengatakan seperti keldai. Pakai topi, ada sebagian kita bukan topi besi, dia ambil periuk dapur, dia banyak masak untuk tentera Islam. Dia bawa satu pisau, bukan pedang yang besar, dia bawa satu tombak, pergi untuk berunding, berbincang dengan panglima tentera Parsi iaitu Rustum. Sebelum dia sampai, Rustum mengarahkan supaya pintu istana dibuka separuh, supaya biarlah wakil tentera Islam ini datang dalam keadaan membongkok dan menghinakan dirinya kepada kata Rustum.
Tapi tengok, Allah bagi pada orang Islam ini, Allah beri kemuliaan, iaitu dengan beri kecerdikan pada dirinya, pada Rubi' bin Amir. Dia tengok pintu raja, pintu Rustum itu istananya dibuka separuh, dia mengundurkan keldai kudanya melalui belakang. Di saat Rustum ingin menghinakan Rubi' untuk masuk secara menunduk kepadanya, Allah beri kecerdikan, dia masuk dengan membelakangi daripada belakang badan kudanya sendiri. Tergamam Rustum melihat bagaimana dia pada mula ingin menghinakan, tetapi dia dihinakan oleh Rubi' bin Amir. Keberanian yang dimiliki. Sebelum Rubi' sampai, perintah Rustum pada tenteranya, hiaskan laluan ke istana ini dengan pemaidani, dengan sutera bantal-bantal emas dan perak, supaya apabila mereka datang, mereka akan lihat kemegahan yang dimiliki oleh kita. Dan kalau mereka inginkan semua ini, tujuan mereka datang, serahkan supaya mereka boleh balik ke negara mereka. Tak kala Rubi' masuk ke dalam istana Rustum, dia tersenyum melihat segala hamparan permaidani emas dan perak diletakkan. Dia mencabut pisaunya, dia membelah pemaidani. Sekeping pemaidani diambil dan digantungkan di atas kudanya. Kata Rustum, apa yang kau buat ni wahai wakil tentera Islam? Kata Rubi', wahai raja, wahai panglima tentera, ini pendahuluan. Bahasa kita, ini deposit awal aku ambil. Tunggulah di saat kemenangan kami ke atas tentera kamu. Segala ghanimah yang ada di sini akan kami ambil semuanya sebagai harta rampasan perang. Subhanallah. Lihat keberanian. Ini contoh hati orang yang kaya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan ketika berhadapan, berdialog dengan Rubi' bin Amir, kata Rustum, apa yang membawa kalian kemari? Apa yang menyebabkan kamu orang yang pendek, tentera kamu tak ramai, kamu tidak ada tamadun untuk datang buka sempadan wilayah kamu sampai sini? Apa penyebabnya? What drives you to come here? Dalam bahasa mudah kita kan. Tengok apa jawapan Rubi' bin Amir. Allahu bata'athna linakhruja min man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah, tengok mulut dia muncul, perkataan yang pertama muncul di mulutnya siapa? Ini hati orang yang kaya. Hati yang kaya kepada Allah. Mulut dia tak sebut diri aku, dia kata aku berani, tak. Mulutnya mulakan Allahu bata'athna linakhruja man sya'a. Allah yang telah mendatangkan kami kemari. Allah yang datangkan kami ke sini, wahai Rustum, untuk mengeluarkan di kalangan mereka yang menyembah sesama makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Mengeluarkan kamu daripada kesempitan dunia kepada keluasan agama Allah. Min jawril adyan ila al-adl Islam. Daripada kezaliman agama kamu kepada keadilan Islam. Dan kami akan tetap memerangi sekiranya kamu menerima, kami akan tinggalkan kamu dalam keadaan Islam. Sekiranya kamu tidak menerima seruan ini, kami akan memerangi sehingga kami itu korban dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Panjang ucapan Rubi' sehingga tergamam. Kata Rustum, berikan masa kepada kami. Berikan masa. Berapa lama? Rubi' tanya. Berikan masa kami 3 bulan untuk kami bincang. Tidak, wahai Rustum. Dalam syarat tentera Islam, kami berikan 3 hari untuk kamu berbincang. Rustum bertanya, kenapa setiap kali wakil Islam yang kami tanyakan nak buat keputusan satu perkara, mesti semua orang jawab 3 hari? Kata Rubi', kami tentera Islam seumpama satu bangunan dan juga satu badan. Bila seorang menyebut satu perkara yang sama, kami akan berpegang kepada keputusan yang sama. Tidak akan pernah berubah. Itu ketegasannya. Setelah itu habis rundingan, baliklah Rubi', Rustum bersama dengan tenteranya dalam istana. Dia tanya, wahai tenteraku, apa pandangan kamu tentang wakil yang datang tadi? Apa kata dia? Wakil tentera dia, wahai panglima, dia kata abaikanlah tentera dengan kedudukan yang pendek, datang kuda pun kuda kecil macam keldai je, topi besi pun tak sempurna, bawa pisau kecil dengan tombak, dia kata. Macam ni kita boleh menang.
kita boleh menang. Tentera kita lebih ramai. Kita ada gajah lagi. Sejarah mencatatkan peperangan dengan Qadisiyah, tentera Parsi menggunakan gajah. Macam tanker lah hari ni. Tentera Islam tak ada benda tu waktu itu. Tapi tengok apa jawapan Rustum. Wailakum, celakalah kamu semua wahai tenteraku. Jangan kamu meremehkan pakaian dia, diri dia. Sebab tu kita tak boleh nak kutuk orang, tuan-tuan. Jangan kutuk orang. Jaga lisan kita. Tentera tadi dia nampak Rubi'i ni orang pendek, kelengkapan dia remah, dia kata macam ni kita boleh menang. Tengok, tapi Rustum seorang panglima yang cerdik sikit fikiran dia. Dia kata jangan kamu pandang remeh pada pakaian, pada karakter dia. Tapi lihatlah kepada ucapannya, lihatlah fikirannya, lihatlah pengalaman yang dimilikinya dan keberanian yang dimilikinya. Kita akan berhadapan dengan 30,000 tentera seperti ini. Kerahkan surat hantarkan kepada kaisar-kaisar kita, Kisra kita, untuk kita sediakan tentera yang akan kita hadapi. Tentera-tentera yang tegas seperti ini. Dan subhanallah, sejarah menceritakan, mencatatkan bagaimana tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Parsi. Walaupun jumlah angka mereka mencecah ratusan ribu. Tentu yang dirahmati Allah. Inilah contoh yang di mana seorang manusia yang mungkin pada mata kita ialah miskin, lemah, tidak punya apa-apa, tapi hatinya dimiliki Allah dan juga Rasulnya. Sentiasa ingat kepada Allah. Ini contoh hati orang yang kaya kepada Allah. Hati yang kaya kepada Allah. Walaupun diuji dengan, contohnya seorang sahabat Nabi, iaitu bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia asalnya ialah seorang tahanan perang. Seorang hamba yang berpindah duduk di Mekah, mula belajar membuat besi sehingga mahir membuat besi dan bekerja menjadi pembuat besi. Sehingga dia kumpul duitnya daripada dirham kepada dirham, dinar kepada dinar. Ini berkaitan dengan sejarah ni, hijrah ni, yang kita bincang dalam Al-Hijrah ni. Setelah datangnya Nabi, dia memeluk agama Islam, kemudian sampai suruhan untuk berhijrah, dan dia juga ingin menyahut, ini hati contoh orang kaya, menyahut suruhan hijrah ke Madinah. Bayangkan, daripada awal hidup dia hijrah ke Mekah, sebagai seorang hamba, belajar buat besi sampai jadi mahir buat besi, kumpul duit kekayaan, dia nak bawa hasil dia kerja di Mekah untuk dia pindah duduk di Madinah. Tapi di saat dia baru keluar daripada pintu Mekah, dia sudah pun ditahan, dikepung oleh penduduk musyrikin Mekah. Kata mereka, wahai Suhaib, ke mana kau nak pergi? Kata Suhaib, aku nak pergi berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Wahai Suhaib, dulu engkau datang dalam keadaan sendirian, melenggang. Engkau seorang hamba yang tidak punya harta apa pun. Sekarang kau nak keluar daripada Mekah dengan membawa harta-harta kami yang kau kumpulkan. Tengok, dia diancam. Tuan-tuan, kita bayang kedudukan kita. Kita kerja puluh-puluh tahun kan, kita kumpul duit EPF, kita ada duit gratuity pegawai kerajaan. Kalau boleh dengan duit itu kita nak bina kehidupan kita kan. Susah payah kita kerja selama ni. Kita nak bina kehidupan. Betul tak? Orang tak boleh nak halang kita. Kita dah kerja kuat selama ni. Tapi kalau kita berada dalam situasi Suhaib, mungkin kita buat apa? Aku nak gadaikan selama aku kerja penat-penat ni kan. Baik aku duduk Mekah je. Dengan aman, duit aku banyak. Betul tak? Tapi apa yang dibuat oleh Suhaib? Ketika dia diancam sebegitu, dia tinggalkan segala-galanya. Duit yang dikumpulkan, dinar dan dirham, sepanjang duduk di Mekah itu ditinggalkan. Pergilah dia seorang diri sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dia jumpa Nabi SAW. Apa Nabi sebut? Ya Suhaib rihatit tijarah. Wahai Suhaib, alangkah berjayanya perniagaan yang kau lakukan sekarang ini. Nabi memuji. Kalau pada perhitungan akal fikiran kita, tuan-tuan, perniagaan ini rugi. Rugi sebab datang selai sepinggan duit sekupang tak bawa ke Madinah. Betul tak? Kerana perhitungan dan pertimbangan kita hari ini, kemenangan, kekayaan, kemegahan ialah apa dia? Duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi. Betul tak? Tapi tidak bagi Suhaib. Dia datang menuju kepada Allah dan Rasul. Ini contoh hati yang memiliki kekayaan. Mus'ab bin Amir, orang kaya di Mekah. Kalau tengok dia pakai jubah, tahu harga jubah ni mahal, kain import daripada Yaman. Kalau dia pakai minyak wangi, orang tahu minyak wangi yang mahal.
anak orang kaya. Sebelum berhijrah ke Madinah, dia diancam oleh mak dia. Tak nak bagi harta kat dia. Tak nak bagi harta kat dia, kan? Tetapi dia memilih untuk ikut Nabi ke Madinah. Ketika di Madinah, Nabi menangis tengok dia semayang pakai baju, jubahnya bertampal-tampal, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Anak orang kaya tinggal segala kemewahan demi panggilan Allah dan juga Rasul. Ini contoh hati yang sentiasa ingat kepada Allah. Kan? Nabi menangis. Yang lebih lagi menyedihkan kita ialah ketika Nabi memerhati sebahagian para syuhada yang gugur di Uhud, antaranya Nabi jumpa jenazahnya Mus'ab bin Amir. Mus'ab bin Amir. Ketika Nabi tutup kepalanya, terjulur nampak kaki dia. Nabi tutup kain kafan di kakinya, nampak kepala dia. Nak buktikan apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Pada kita mungkin kurang kain tu, dia miskin. Mungkin dia tak ada harta, mak dia tak bagi, dia susah. Tak, tuan-tuan. Di sisi Allah, inilah kelompok yang mempunyai kekayaan hati. Dan cara untuk kita mengayakan hati kita dengan banyak kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh bukti yang di mana para salafus salih yang hati mereka ini sentiasa bergantung mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara untuk kita menjaga hati kita, tuan-tuan yang rahmati Allah, ialah dengan kita banyak berpuasa. Dengan banyak kita berpuasa. Hati hari ini mungkin hati kita keras. Hari ini mungkin hati kita rasa jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perut kita sentiasa kenyang, tuan-tuan. Kerana kita tak pernah merasai penderitaan orang yang lapar. Kan? Sebab itulah ulama' terlalu, antara Ibn Qayyim al-Jauzi, kan, disebut antara perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia selain banyaknya angan-angan, banyaknya ikut nafsu, banyaknya tidur, antara ini adalah sebab banyaknya makan. Mesti nasib baik kita buat kuliah online ni, kan, Ajah, ya? Ni kalau buat dekat surau ni, bukan kata salah, kalau buat kat Dewan ni, dah bunyi dah pinggan-pinggan ni, ketuk-ketang ni nak makan lepas ni. Tak? Tak salah makan tu. Cuma nak ceritanya kadang-kadang ni kita sangat obses dengan makan. Malam tadi saya habis forum dekat PJ, habis pukul 9 kan. Jamu kambing bagusnya. Ini memang disuruh oleh Nabi SAW. Perkara pertama antara Nabi sebut, dia sampai ke Madinah, Nabi sebut 4 perkara, tuan-tuan. 4 perkara kecil tapi dapat syurga. Apa dia? Ifshus salam, berikan salam. Wa at'imut ta'am, duduk yang kedua, beri makan pada orang. Bagus. Nabi tuntut beri makan ni. Tapi janganlah makan tu jadi agenda utama, betul tak? Biarlah pergi kuliah, dengar betul-betul. Makan sekadarnya untuk kenyang dan meraihkan orang yang menjamu kita, kan? Dan yang ketiga Nabi kata, waslul arham, dan satu silaturahim. Tengok tuan-tuan, kita hari ni kita satu silaturahim ni, walaupun nampak tak pernah jumpa, tuan-tuan, dah 3 kali online kita ni, satu benda yang boleh kita mempertautkan ukhuwah kita. Wallailu qiyam wan nas sunyam, dan Nabi kata yang keempat, bangun malam. Bangun malam. Dalam keadaan manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga Allah dengan penuh ketenangan. Allahu Rabbi. Tengok, Allah nak bagi jalan masuk syurga, beri salam, beri makan, hubung silaturahim, bangun solat malam. Syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berpuasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara perkara yang boleh memupuk dan menjaga hati kita. Lebih tenang. Kalau makan ni, nafsu banyak berkait dengan makanan tadi. Nafsu makan, bila nafsu makan naik nafsu-nafsu yang lain, kan? Nafsu nak marah, nafsu nak berhubungan, nafsu sekian-sekian, betul tak? Dengan berpuasa, menjadikan diri dan hati kita lebih redup dan lebih tenang. Dan tuan-tuan jangan lupa, ni kita sedang berada di bulan Muharram. Selain 10 akhir Ramadan, selain 10 awal Zulhijjah yang baru kita tinggalkan, baru lagi Allah Ta'ala nak bagi lagi peluang kat kita ni, kalau tak nak rebut, iaitu dengan kita mengambil di 10 bulan Muharram ni, puasa hari Ashura. Ni kita bincang tajuk jaga hati ni bukan saja-saja ni, amalkan, tanam ke azaman. Aku nak puasa. Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita puasa hari Ashura ni sama macam orang Bani Israel Yahudi buat dulu. Nabi kata, bermula tahun depan, kita orang Islam lebih layak buat baik daripada orang Yahudi. Tahun depan kalau aku masih hidup, aku akan puasa hari ke-9. Tuan-tuan, Nabi tengok nak jaga hati, suruh kita puasa banyak.
Nabi kata orang Yahudi puasa hari ke-10, hari kebesaran mereka diselamatkan oleh Nabi Musa. Kuasa seronok kan? Gembira. Tak, Nabi kata umat Nabi Muhammad lebih layak untuk buat baik daripada mereka orang Yahudi, orang Bani Israel. Apa dia Nabi kata? Kalau aku dipanjangkan umur tahun depan, kita bukan sekadar puasa hari Ashura. Kita tak sama dengan mereka. Kita bezakan dengan mereka. Kita berpuasa pada hari Tasu'a, iaitu hari ke-9. Tuan-tuan, hari ni hari ke-4. Ada 4-5 hari sekarang tanam keazaman. Ustaz, saya nak jaga hati saya nak pupuk hati saya nak ikut seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan saya memperbanyakkan puasa. Orang yang berpuasa, dia akan melihat diri dia. Kan? Dia tengok orang yang susah lapar selama ni, Allahu Rabbi, beginilah aku nak merasakan saudaraku yang duduk di Palestin, saudaraku yang duduk di Yaman, dengan cuaca sejuknya, tak ada makanan. Kan? Kita bayangkan mereka saban hari menyelongkar tong sampah. Menyelongkar tong sampah mencari sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan. Kita hari ni makanan dijadikan sampah, tuan-tuan. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Makanan dijadikan sampah. Pergi pasar malam. Apa yang terdetik di hati ni, apa yang terdetik di hati semua kita capai. Kita nak beli. Apabila sampai di rumah, kita jamah ini 1-2. Sebahagian yang lain kita campakkan dalam tong sampah. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah. Sedangkan kita baca Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwanis syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu dia di kalangan saudara syaitan. Saudara syaitan. Na'udzubillah min dhalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita pupuk dan jaga hati kita dengan kita memperbanyakkan puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi ni kata aku lihat tidak lainlah banyak berpuasa selain pada bulan bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan berpuasa. Nabi banyak berpuasa pada bulan Muharram, Nabi berpuasa pada bulan Zulhijjah. Nabi puasa banyak tu di 10 awal Zulhijjah. Kita puasa hari itu je, hari Arafah je kan. Tapi Nabi orang yang paling banyak berpuasa. Jadi hendaklah kita mengambil peluang ini. Kemudian antara perkara yang boleh kita menjaga hati kita ialah dengan kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini sebagai kata ulama lah. Kita mesti banyak berkawan dengan orang yang saleh. Nabi dah beri perumpamaan. Memberi perumpamaan. Apa dia? Berkawan ni carilah seperti orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita tak dapat minyak wangi yang dia bagi kat kita pun, kita dapat aura kewangian pada dirinya. Kan seronok, tenang, dapat wangi. Dan perumpamaan kawan yang tak baik seumpama orang pembuat besi. Kalaulah kita tak kena percikan besi sampai koyak berlubang baju kita kan, dia kawan tak elok. Tapi kalau duduk kat dia, orang buat besi ni panas, berpeluh kan, badannya berbau. Jadi macam mana kita nak jaga hati kita? Jadi hari ni cuba tengok circle kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, sahabat pencinta Al-Quran ni, kita harap mudah-mudahan semuanya matlamatnya sama. Nak menuju Allah, hati nak kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bila tengok kawan-kawan ni ingat pada Allah kan. Tak adalah tengok Habibah ni, ingat pasar malam, ingat Masita, ingat nak pergi melancong saja. Tak salah. Tetapi lebih indahnya bila kita berkumpul dalam suasana macam ni, tengok Puan Hilaliah, ingat program ilmu. Tengok susah nak sebut ni. Farzila, teringat Quran. Teringat majlis ilmu, kan? Ni aku ni bila tengok hang ni aku teringat supermarket je. Sebab hang selalu dah ajak pergi supermarket. Tak nak macam tu, kan? Tapi kalau jumpa kawan-kawan ni dia kata, Allah, aku cinta kat hang sebab bila tengok hang aku ingat syurga, aku ingat neraka, aku ingat akan masjid, aku ingat program ilmu. Kan seronok kan? Dia saling mengingatkan. Sahabat yang baik ni dia menjadi cermin kepada kita. Dia bukan duk puji benda tak tentu hala je kan, nak dapat kepentingan tertentu. Tu bukan sahabat yang baik. Dia akan tegur kita, aku tengok hang ni dah lama dah tak pergi kuliah. Mailah kuliah sesekala kan. Kita dapat penghayatan supaya hati kita ni disatukan oleh Allah dalam perkara kebaikan. Mudah-mudahan apabila kita duduk dalam lingkungan yang positif, kita duduk dalam lingkungan orang-orang yang baik, secara tak langsung hati kita juga terdidik kepada yang baik. Tuan-tuan, sikit ringkas je. Ini berkaitan dengan majlis ilmu. Ini panduan. Hari ini nak jaga hati pun sangat penting. Untuk kita ambil ilmu daripada siapa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya minta maaf, saya mungkin sebut ini mungkin sensitif bagi sebahagian orang. Tapi saya rasa ini jadi satu keperluan. Kita masuk majlis ilmu, nak jadikan hati kita tenang, nak jadikan hati kita lembut. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau kita datang majlis ilmu, datang masjid,
hati kita lebih keras. Menambah kebencian, tuan-tuan, awas. Jaga diri kita, jaga diri kita. Sebab itu kalau nak pergi majlis ilmu, tanya. Anom, pergi tu ustaz tu dia ajak apa ya? Ustaz tu bagus, dia buat lawak bagus sangat. Seronok tak ngantuk, gelak sepanjang masa. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, tak salah dalam kita nak berjenaka sekali-sekala nak hiburkan. Tapi jangan jadikan majlis itu majlis hati yang mati. Sebab Nabi kata, dengan banyak ketawa, menjadikan hati itu mati. Betul tak? Kan? Nak pergi nak majlis tu, nak pergi sebab ustaz tu bagus, tak mengantuk. Dia menjerit. Ya? Dia bawa cerita-cerita yang macam-macam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, cuba kita telusuri sejarah Nabi. Macam mana Nabi bercakap dengan sahabat. Nabi bergurau dengan orang tua pun subhanallah dengan bergurau yang sangat beradab. Datang orang tua jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku masuk syurga Rasulullah? Nabi gurau kan? Nabi kata, tak boleh, kau tak masuk syurga. Sedih orang tu nak menangis dia. Nabi kata, kenapa kau menangis? Kenapa kau kata aku tak masuk syurga Rasulullah? Nabi kata, wahai makcik, nanti di syurga tidak ada orang tua. Semuanya muda-muda. Kembali tersenyum makcik ini. Kembali tersenyum makcik ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Hati yang baik ini, dia akan cenderung untuk mencari kebaikan. Kadang-kadang bukan salah ahli-ahli ilmu, tak salah orang-orang masjid nak pergi ni. Saya kadang-kadang muhasabah pada asatizah sendiri. Janganlah semata-mata kita nak cari keseronokan, pengaruh dan kesukaan makhluk hingga kita mengundang kebencian Allah. Betul tak? Kita mengundang kebencian dan permusuhan. Jangan. Jangan sekali. Biarlah dalam majlis ilmu ini kita pupuk kasih sayang sama kita. Biarlah kita pupuk menyatukan hati kita di atas kebaikan. Ini tazkirah untuk saya juga tuan-tuan. Saya waktu muda dia mungkin juga penuh semangat kan? Tetapi kita fikir, kita nak suruh orang kepada kita ke? Kita nak suruh orang kepada Allah dan juga Rasul. Kena ingat yang tu. Ingat yang tu je. Kalau penceramah, ustaz, dia duk angkat diri dia. Kalau dia angkat kedudukan ketinggian dirinya, kita minta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diri dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau bicaranya mengangkat keagungan Allah, memuji kekasih kita dan kasih Allah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan berikan kebaikan. Allah akan beri kebaikan. Kerana semua kita menuju ke situ. Semua kita menuju ke situ, bukan menuju kepada ustaz atau pembicara itu. Kerana boleh jadi pembicara ini hatinya juga tidak sihat. Boleh jadi hatinya juga sakit, tapi tidak merawat hati orang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang cenderung kepada kebaikan dan kita mencari kebaikan dan kita menyebarkan kebaikan tersebut insya-Allah. Jadi insya-Allah saya mungkin akhiri bicara kita pada pagi ini dengan kita membuat khulasah tentang di antara perkara-perkara yang boleh kita menjaga hati kita yang saya sebutkan dulu, dengan kita mencari hati kita dalam solat, membaca Quran, dengan kita banyak berpuasa, dengan banyak kita berzikir, dan dengan banyak kita berkawan dengan orang-orang yang saleh dan kita membaca Quran dan kita memahami maknanya. InsyaAllah tips-tips ataupun poin-poin yang saya berikan pada hari ini menjadi panduan yang sangat berharga untuk kita menjaga hati kita. Dan hati yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan menuntun, sentiasa akan membawa kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan kepadanya insya-Allah. Sekian tuan-tuan, saya akhiri kuliah kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.